Jadi mari kita start buat soalan ni. Soalan ni berkaitan dengan maksimum minimum. Jadi kaedah dia mesti melibatkan yang kita belajar cara nak cari maksimum minimum tu. Cara nak cari titik pusingan. Mesti ada dy dx sama dengan kosong. Betul? Jadi mesti ada pembezaan. Lepas tu kita akan kena cari nilai dengan kita samakan pembezaan tu sama dengan kosong. Jadi yang tu konsep untuk bahagian yang ni lah. Mesti apply yang ni. Cuma dia bukan tulis A dengan X, dia bukan tulis Y dengan X lah, dia tengok huruf apa yang dipakai ni. Okey. Mari kita buat soalan ni. Haris baca soalan dia. Mana Haris Lukman. Seutas wayar dengan panjang 80 cm dibengkokkan untuk membentuk sebuah sektor POQ. Bagi sebuah bulatan berpusat O, diberi bahawa OQ sama dengan JCM dan sudut POQ sama dengan radian. Theta radian. A tunjukkan bahawa luas ACM. Luas sektor tu. Luas ACM bagi sektor POQ itu diberi oleh A sama dengan 1/2J dalam kurungan 80/2J. B seterusnya cari luas maksimum bagi sektor POQ itu. Okey. Jadi kalau soalan macam ni sebenarnya dia dah mudahkan kamu. Kamu memang kena bentuk equation A kan. Jadi bila dia suruh tunjuk, maknanya bila kamu dah bentuk equation A tu dia mesti jadi sama macam yang dia buat ni. Jadi kalau soalan macam ni dia tolong kamu. Sebab apa? Kalau kata kamu tak dapat tunjukkan, kamu guna je equation yang dia buatkan untuk kamu ni untuk kamu cari jawapan untuk B. Boleh? Selalunya show ni selalunya 2 markah je. Yang banyak markah kat bahagian yang kamu kena apply pembezaan ni. Jadi kalau soalan macam ni, dia dah bagi dah jawapan. Kalau kata kamu tak boleh buat A, kamu guna je maklumat yang dia dah bagi ni supaya kamu boleh teruskan kamu jawab B. Faham nah? Jadi show tu maknanya kita kena buktikan yang kita dapat tu sama dengan yang dia punya. Jadi dia kata seutas wayar 80 cm bengkok jadi sebuah sektor kan. Di sektor tu yang kamu belajar dululah. Jadi biasalah bila kita dah belajar dia boleh masukkan sebagai sebahagian daripada kamu punya konsep lah. Jadi yang ni sektor kamu. Dan dia kata sektor tu kita label sebagai sektor POQ. Jadi kita label lah dia. Cikgu rasa begitu lah tak? Sektor POQ lah. Lepas tu dia kata kat kita POQ. OQ. Dah. Nanti label lain. Cikgu ni saya lupa butang mana nak picit. POQ. POQ. Gini ke? Okay. Jadi dia kata kat kita OQ tu sama dengan J cm. Jadi sini kita label dia sebagai J. J tu simbol untuk jari lah. Betul. Lepas tu dia kata kat kamu sudut POQ tu theta dalam radian. Dia nak bagi kamu simbol lah. Jadi perimeter dia adalah sama dengan 80 sebab kita bengkokkan dia semua jadi bentuk sektor ni kan. Perimeter dia sama dengan okey, jadi sekarang ni dia kata tunjukkan bahawa luas sektor tu diberi oleh formula yang ditunjuk ni. Apa formula asas untuk luas sektor? Siapa ingat? Luas sektor sama dengan apa? A sama dengan apa? Setengah apa? Siapa ingat? Formula luas sektor. Cepat kita cikgu. Setengah jarak J kuasa 2 theta. Theta tu dalam rad kan? Okey. Jadi setengah J kuasa 2 theta. Jadi kamu tengok apa beza antara formula ni dengan formula dia punya. Apa beza dia antara yang dia bagi dengan yang kamu punya? Apa beza? Dia dah substitute apa? Siapa yang dia dah hilangkan kat situ? Cepat tengok. Apa beza antara yang ditunjukkan ni dengan yang kamu punya? Sorry, ni ada kuasa 2. Okay. Apa beza dia?
Theta dah. Theta dia dah tak ada. Jadi maksudnya dia dah tulis equation tu dalam sebutan J sahaja. Betul? Okey, jadi macam mana kamu nak dapat equation theta tu? Kalau kata kita ada dua saja formula kan. Kalau kita ada, kalau untuk bulatan ni kita ada dua saja formula. Satu formula yang melibatkan luas, satu lagi formula yang melibatkan apa? Lilitan. Dia punya panjang lengkuk, betul Mujahid? Panjang lengkuk dia apa formula dia? J darab theta. J. S sama dengan J theta kan? Okey. Jadi sini PQ ni S kamu lah. Jadi PQ campur dengan J campur dengan J ni sama dengan apa? Sama dengan apa? Kalau kita ambil PQ campur dengan 2J ni, dapat apa? Perimeter. Dapat perimeter. Jadi perimeter tadi 80 kan? Nampak tak nombor 80 kat situ? Maksudnya mesti dia ada kait dengan perimeter dia. Jadi PQ tu sendiri adalah S kan? Jadi formula dia adalah J theta. Betul ni. J theta. Di PQ tu J theta. J theta campur 2J sama dengan 80. Jadi lepas tu kita boleh tak cari equation theta? Boleh tak dengan ni? Boleh. Boleh kan? Kita akan pusingkan equation ni sampai tinggal theta saja. Faham tak? Nampak tak macam mana kita bentuk persamaan? Jadi bila kita nak bentuk persamaan, kita mesti linkkan dengan maklumat yang dia ada. Sekarang kita ada perimeter saja. Di perimeter untuk sektor ni sama dengan sektor panjang lengkuk ni campur dengan 2 jari ni kan. Jadi J theta campur 2J. Formula ni kita masukkan dalam equation perimeter kita. Jadi sekarang ni J theta sama dengan 80 tolak 2J. Betul? Jadi theta sama dengan 80 tolak 2J per dengan J. Ni equation theta. Ni equation theta ni kita akan masukkan dalam equation A ni. Dia akan ganti kat tempat theta ni lah. Cut, paste. Okey. Jadi kita tampalkan dekat situ. Lepas tu kita akan perhatikan. Kalau dia berbeza lagi maknanya kita perlu pemudahkan dia sampai dia jadi sama lah. Jadi yang ni cikgu rasa kamu dah nampak dah kat mana yang dia akan pemudah kan. Jadi bila dia ganti kita berkurungan. 80 tolak 2J per dengan J. J ni kuasa 2. Jadi apa yang kita boleh buat nak bagi sama antara yang kita punya dengan dia punya? J. J tu kita potong sebiji. Dia ikut lah. Okey. Dapat lah. Jadi tak susah pun lah. Jadi bila dia show, mesti maklumat semua dah bagi depan mata kamu. Cuma kamu kena keluarkan sendiri. Maksudnya mesti melibatkan kamu ingat balik formula asas-asas bentuk yang dia bagi tu. Substitutekan ikut simbol yang dia minta. Kalau dia tak ada simbol yang ditulis, kamu tulis simbol kamu sendirilah. Ikut simbol yang dia punya lah. Okay. Lepas tu fikir sikit lah maklumat apa dia bagi supaya kamu boleh substitutekan apa benda yang dia dah hilangkan tu. Jadi kenapa dihilangkan theta? Kenapa dihilangkan theta? Dah siap lah A. Apa sebabnya theta tak mau ada kat situ? Sebab apa? Azim nak jawab? Jawab. Jawab. Nak bagi ada satu pemberi ubah. Sebab kita tak ada theta kat sini kan. Jadi kita nak beza, kita kena pastikan hanya ada satu pun boleh ubah saja, satu huruf saja. Theta tu nilai yang berubah-ubah. Betul, untuk kes yang kalau kita beza dia akan berubah-ubah. Dia tak macam pi. Pi takkan berubah-ubah, dia memang set 3.142. Tapi kalau huruf lain, kita kena pastikan kita hilangkan huruf lain kecuali tinggal huruf yang kita nak sahaja. Okey, jadi
B ni dia suruh kita cari luas maksimum bagi sektor POQ tu kan. Maknanya kita nak kena beza lah. Jadi kita nak kena beza equation A. Jadi kita kena pastikan kat belah kanan ni semuanya ada satu huruf saja. Boleh? Jadi kita tukar dah semua jadi dalam sebutan J lah. Ini J cikgu hilang sedikit. Okay. Jadi kita dah boleh start buat B tu, kita boleh beza. Jadi sebelum beza kita kembangkan dulu. Kita kembang dulu. Jadi A sama dengan apa tu? Setengah J darat 80. Dapat apa? Dapat apa? Ni masuk dalam 40J. 40J. 40J tolak dengan apa tu? Setengah darat 2 dia apa? 1 kan? Jadi J kuasa? J kuasa? 2. Boleh? J darab dengan J. Ingat lah bila darab tu kena darab dua-dua orang. Masih ada lagi yang lupa kan? Okey, jadi kita beza ni. Jadi tak susah pun nak beza ni. DA over DJ. Lena sebab kita beza A terhadap J. Dapat apa tu? DA DJ kita apa? Cepat. Apa dapat ni kita beza? 40 tolak 2J. Okey, jadi 40 tolak 2J. Tadi dia nak apa tadi? Cari luas maksimum bagi sektor POQ. Luas maksimum. Jadi maknanya dia bila kita dah cari jejari tu, kita akan key in kan dia untuk kita cari luas. Macam tu lah. Okey, jadi kita dah ada 40 tolak 2J. Untuk jadikan dia maksimum, kita kena cari dia punya titik pusingan dulu kan. Jadi kita akan ambil ini samakan dengan sifar. Dekat sini yang kita akan apply dy dx sama dengan kosong. Lepas dah beza. Untuk kita cari kita punya yang akan bantu kita jawab soalan lah. Kalau kat sini jejari akan bantu kita jawab soalan ni. Okey. Jadi 40 tolak 2J sama dengan kosong. Negatif 2J sama dengan negatif 40. Jadi jejari kamu sama dengan apa tu? Sama 20. 20 cm. Jadi kenapa kita nak ada jejari cukup dah? Sebab kita dah ada formula theta dalam sebutan jejari kan? Jadi balik kepada kita punya sektor tu. Jadi jejari dia adalah 20. Jadi kita nak cari theta adalah sebab kita nak masukkan dalam formula setengah J kuasa 2 theta sebab dia suruh cek luas kan. Jadi kalau dia suruh cek luas, kita kena cek luas lah. Maknanya dia punya J tu sampingan. Kamu dapat markah untuk cari J. Tapi last kali jawapan akhir mesti kena cari luas lah. Okay, jadi kamu kena masukkan maklumat ni. Jadi kita cek theta dulu. Theta sama dengan 80 tolak 2J per J. Jadi dia sama dengan 80 tolak 2 darab 20 per dengan J 20 juga. Berapa tu theta dia? Ni theta dalam sebutan rad. 80 tolak dengan 40 dapat berapa? 40 kan? 40 bahagi 20 dapat berapa? Sebab kita cikgu theta sama apa? 2 rad. Ingatlah dalam sebutan rad lah. Okey, jadi kita dah cukup maklumat, kita key in kan balik. A sama dengan setengah 20 kuasa 2 darab dengan 2. Jadi berapa kamu punya luas tu? Berapa dapat luas dia? 20. Berapa? 400 kan? 20 kuasa 2 kan? Sebab setengah darab 2 hilang. 20 kuasa 2, 400. Jadi dapat 400. Yang ni kira tak habis lagi. Satunya sebab kamu tak tahu 400 ni maksimum ke minimum. Macam mana kamu nak show dia maksimum? Kamu kena buat apa? Bezakan lagi sekali. Beza sekali lagi. Jadi ini mudah kalau kita beza. Nampak tak? Dia punya J tu ada satu saja. Jadi kalau kita buat D kuasa 2A over DJ kuasa 2. Kita akan dapat apa ni? Tinggal apa ni? Negatif. Betul tak? Tinggal negatif 2. Negatif 2 kan? Betul? Nampak ni? Ni kan? Ya. Okay. Jadi negatif 2 tu masam kan? Ingatlah masam. Ni masam tu maksudnya dia maksimum lah.
Sebab dia kurang daripada kosong kan. Jadi betul lah kita dah dapat dah luas maksimum sektor kita. Boleh? Dah. Panjang ke jalan kerja dia? Salin lah jalan kerja dia. Make sure kamu ada jalan kerja untuk tiap-tiap satu ni supaya kamu boleh rujuk. Jadi bila kita buat soalan jadi memang kita kena fikir sikit, berstrategi. Dia taklah, jangan tinggal buat sebab dia banyak markah sebenarnya kalau soalan sini. Okey. Mari kita buat soalan nombor 2. Kalau kamu ada soalan kamu tak faham kenapa cikgu buat ni, cikgu buat tu, kamu tanyalah. Tapi sebab soalan ni agak rumit, cikgu kena solve kan kalau cikgu minta kamu solve nanti. Last kali cikgu lah yang solve kan. Jadi cikgu solve kan kamu tengok elok dan kamu tolong cikgu kalau kata cikgu careless ke apa. Okey. Jadi ni soalan nombor 2 pula. Seutas dawai dengan panjang 240 cm, sama juga macam kes tadi kan. Kita bengkokkan dawai dan kita bentukkan dia jadi seperti gambar rajah yang ditunjuk ni, bentuk macam rumah ni. Jadi first kali soalan dia, dia terus cakap kat kamu, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya apa tu? Apa yang dia nak dalam A ni? Dia nak apa ni? Dia nak apa ni? Apa maksud dia ungkapkan Y dalam sebutan X? X sama dengan. X sama dengan ke Y sama dengan? X sama dengan Y. Tak, salah kalau dia kata Y dan sebutan X, maknanya Y sama dengan XXX sebab Y dalam term of X, faham? Y kepala dia. Ungkapkan Y dan sebutan X, maknanya Y sama dengan apa-apa XXX. Boleh? Jadi kamu tengok gambar ni tak susah sebenarnya sebab dia bagi kamu apa ni, 240 ni kiranya apa? Maklumat apa 240? Apa ni? Perimeter. Perimeter. Jadi kalau perimeter, macam mana nak dapat perimeter gambar rajah ni? Tambah semua. Okey, jadi maknanya kita ambil je Y campur 13X campur 13X campur Y campur 24X, dia akan jadi sama dengan 240. Boleh? Jadi yang ni yang paling senang dalam dunia lah kalau dia bagi kamu perimeter lah. Tulis je sebiji-sebiji. Kamu nak terus simplify kan pun boleh. Macam 2Y kan. Lepas tu yang ni 2 kali kan. Boleh tambah tu 26X kan. Okay, tapi cikgu tulis satu-satu bagi kamu nampak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 240. Jadi perimeter tu bila kita tambah semua sisi dia. Boleh nah? Dia lilitan luar. Yang ni benda yang kamu basic lah, kamu kena tahu benda ni. Macam mana nak keluarkan equation perimeter dia. Okey, jadi semua X ni kita boleh kumpulkan lah. Semua Y boleh kumpul kan. Jadi Y senang, ada 2Y. X ada berapa? X lah sekali jadi berapa? 13 campur 13 campur 24. Dapat apa tu? 50. 50. Tepat-tepat lah. Betul. Sebab 6 campur dengan 4. 50X. Nampak tak? Sekarang ni, kamu bila kamu tengok soalan ni terus boleh nampak tak kita kena buat apa? Sekarang ni kita dah boleh bentuk equation Y sama dengan XSX kita kan? Betul? Nampak tak? Jadi kita baling je X kita pergi sana. Kalau kata kamu no idea sangat macam nak jawab soalan ni, kamu buat aja. Boleh? Ini maknanya kita ada perimeter, kita buat equation perimeter. Last kali insya-Allah lah kamu akan nampak jalan ni. Gitulah maths. Okay, 240 tolak 50X. Kita tak nak 2Y, kita nak Y. Nanti kita kena bahagi semua dengan 2. Kita baling 2 tu belah sana. Dia jadi apa ni? 240 bagi 2. 120 tolak 25X. Alright, jadi kita dah dapat equation Y kita. Okey. Nanti sekejap lagi mungkin ada kegunaan dia lah. Jadi kita simpan dulu sebab dia minta dia guide kamu satu-satu lah. Alright, B pula. Jadi ini A. B cikgu tulis sini sebab cikgu nak tengok soalan dia. Ini pun sama, dia dah bagi kamu dah. Syukran. Boleh. Jadi bersyukur dengan nikmat. Okay. Jadi kalau dia dah bagi, maksudnya kamu hanya perlu proof yang kamu buat tu akan jadi sama macam dia buat. Sekiranya tak dapat, kamu ambil je dia punya, masukkan dan jawab soalan C1, 2 tu. Faham? Tunjukkan selalu 2 marks saja. Jangan bazir masa kamu lama-lama kalau tak boleh tunjuk. Okay.
Jadi L sama dengan 2880X tolak 540X kuasa 2. Jadi kamu nampak tak equation L dia sekarang apa yang tak ada? Apa yang tak ada kat equation L dia? Tak ada huruf Y kan? Jadi maksudnya ini kegunaan equation Y kamu nak. Jadi first kali kita nak keluarkan formula luas untuk bentuk ni. Gimana kamu nak cek luas bentuk ni? Kita kena belah dia macam mana? Saya nak belah ni. Belah bumbung ni boleh kan? Kalau belah bumbung susah tak nak cari segitiga ni? Ada tak cara nak belah lain? Cikgu rasa belah bumbung. Belah bumbung. Elena, kalau nak belah tempat lain macam susah. Tapi kalau nak cek luas segitiga, kena cek tinggi segitiga ni lah. Tinggi segitiga. Sekejap. Ada ke cara nak belah lain selain daripada cara cikgu belah? Tak ada. Tak ada. Adik kamu ada idea macam nak cek tinggi segitiga tu? Cara Pythagoras. Tak Cara boleh. Pythagoras. Boleh tapi kita kena belah. Ni 24 okey pandai kamu. Okey bijak lah. So, cikgu nak dengar. Okey. Jadi kita ada segitiga, sebab kita jarak 2 lah, betul? Di sini 13S. Sini separuh daripada 24S lah. Sebab kita nak guna teorem Pythagoras, kita kena guna sudut 90 darjah kan? 12. Okey, jadi kamu pernah nampak nombor ni kan 13 dengan 12 ni? Sini akan jadi berapa? 5, betul tak? 5, 12, 13. Betul tak? Kalau tidak kita buat teorem Pythagoras je. Kalau kita nak cari yang ujung sini. Jadi kalau kamu nak cari ni dia hypotenuse je kan? Hypotenuse macam mana lah formula dia? Sisi ni campur sisi ni sama dengan sisi ni kuasa 2 kan? Okey. Dia tak masuk X tu pun tak apa cikgu rasa sebab dia tak main peranan pun. 13 tolak 12 punca. 5. Betul kan? Jadi nombor ni sebenarnya nombor yang biasa kamu jumpa kan? 5, 12, 13 kan? Jadi dia akan jadi 5 sini, 5X lah. Ni maksudnya segitiga kamu tinggi dia 5X. Jadi kalau kamu cek luas dia, setengah darab tapak darab tinggi. Jadi kamu boleh lukis segitiga tu. Ni lah. Okay. Jadi tapak dia 24X. Tinggi dia adalah 5X. Jadi luas dia setengah darab 24X darab 5X. 24 potong dengan setengah ni kan dapat 12 kan. Berapa luas segitiga kamu tu? 12 darab dengan 5 dapat apa? Dapat 5 dapat apa? 60. 60. X darab X dia apa? X kuasa 2. X kuasa 2. Jadi ini luas segitiga kamu. Okey, jadi luas segi 4 kamu. Luas segi 4 kamu Y darab dengan 24X kan? Jadi Y ni kita tahu dia adalah 120 tolak dengan 25 kan. Jadi kita akan substitute lah. Cikgu tulis dulu asal. Okey. Jadi ini luas. Jadi luas tu kita kena belah 2 lah. Luas 1, luas 2 nah. Okey. Jadi ini Y yang ni 24X. Jadi kita dah tahu Y sama dengan 120. A yang ni luas yang ni A dia sama dengan panjang darab lebar. Jadi 24XY lah. Betul? Jadi sekarang ni Y ni kita kena substitute jadi nombor yang kat sebelah sana. Jadi 24X darab dengan 120 tolak 25X. Okey, kita kembangkan ni. 24 darab dengan 120 dapat berapa? 24 darab 120. 2880. 2880 X. Okey, 25 darab 24 dapat apa? Ah, 25 darab 24 dapat apa? 900. 900. 66. 600.
600x kuasa 2 lah sebab x darab s lah. Okey, jadi kita nak cari jumlah luas dia, total A dia. Dia adalah equation ni campur dengan equation ni kan. Segi 3 campur dengan segi 4 lah. Okey. Jadi cikgu ni suka melukis. Jadi cikgu lukis banyak benda. Jadi 2880x tolak negatif kan ni kan? 600, kenapa negatif kan? Sebab sini negatif. Okey. 600x kuasa 2. Lepas tu tambah pula dengan yang segi 3 tadi punya. Segi 3 tadi 60. Okey, jadi yang 2 ni kita kena selesaikan. Jadi dapat berapa tu hujung tu? 540, betul? Dah dapat markah lah. 540x kuasa 2. Selesai. Dah show kan? Show ni. Boleh ya? Dapat? Faham? Okey. Jadi cikgu rasa yang ni level soalan maksimum minimum yang level senang. Okey, yang ni level senang lah. Sebab melibatkan segi 4, segi 3 dan perimeter macam tu saja. Dia susah sikit kalau dia melibatkan kon. Nah, benda macam tu. Okey, C. Kita dah buat dah kan? C. Cari nilai X dan Y supaya L adalah maksimum. Lepas tu luas maksimum dalam sentimeter square rantau itu. Jadi sekarang ni cikgu rasa kamu tahu dah nak buat apa. Macam mana kita nak cari nilai SY supaya L adalah maksimum? Kita kena buat apa? Ni L lah, equation dia sama macam dia punya. Kita kena buat apa? Kena buat apa? Nilai X. Beza. Beza dan samakan dengan kosong. Ingatlah kamu jangan lupa lah. Jangan lupa beza. Kadang kamu terus ambil ni sama dengan kosong lah. Jadi mes cikgu pilih seorang untuk habiskan Ashta. Ashta. Ada ke tak ada kat situ? Panggil online. Kamu tak buka mic, kamu cikgu buang daripada kelas lah. Okey. Jadi cikgu tukar orang sebab dia tak wujud. Cikgu pinjam Mujahid. 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 Ya. Tengoklah tutup mic cepat kan. Meh jawab soalan ni. Habis kan? Macam mana nak dapat nilai X? Ashta dia tidur. Was. Buat apa? Bawa X di depan lah. Kita kena buat apa ni? Saya nak cari nilai S. Kita tak boleh cari nilai S lagi. Kita kena buat apa dulu? Ini soalan pembezaan. Mesti buat apa? Bezakan. Beza dulu. Jadi kalau L tu kalau kita nak tulis dia lepas kita dah beza dia jadi apa kat depan? DX, DL. D apa? DX, DL. DL kat atas. DL, DY. DL, DX. DL, DX. DL, DY, DX. Semuanya salah kamu sebut. Semua mesti salah. DL over DS. Bezakan L terhadap X. Boleh? Jadi bezakan ni dapat apa? Dapat 2,880. Lagi? Tolak? Tolak 1,080 X. 1,080 X. Okey. Lepas tu baru buat apa? Cikgu rasa Jaris tak masuk ke kelas kan? Betul. Ada berapa orang? 13. Siapa? Api kejut Jaris. Lepas tu buat apa Mujahid? Yang ni soalan maksimum minimum. Jadi kena buat apa? Macam nak cek nilai X? Mujahid senyap lah. Cikgu dah katakan konsep maksimum minimum. Kita kena buat apa? Kita kena samakan dengan kosong. Kamu kena dalam otak kamu ada step-step dia nak. Kalau kamu blur lagi maksudnya kamu tak menyalin cikgu buat apa ni. Kamu salin ke tak lah? Senyam je. Kamu salin ke tidak yang cikgu buat ni? Kena samakan dengan kosong. Dengar tak ni? Salin cikgu. Salin. Boleh buka kamera baru cikgu tengok. 2880 tolak 1080X sama dengan? Betul lah. Okey, ingat dah. Betul, sama dengan ingat dah. kosong. Okey, pindah kan. Bagi tahu cikgu X sama dengan apa?
X sama dengan 2880 bagi 1080. Okey. Kaki 2880 bahagi 1080. Negatif hilang lah sebab bila kita pindah dia ni ada negatif kan. Dapat nombor cantik tak ni? Dapat apa X? Negatif. Negatif hilang. 792. 792. Hmm. X kamu 792. Tak nak cikgu tengah tengok jawapan. Dapat 792 je. Mana pula dapat pecahan? Sekali lagi. Aduh, picit kalkulator. Kalkulator yang rosak ni. Sekejap je. Saya cari kalkulator yang lagi. Cari kalkulator yang lagi efisien. Kita cari sekejap. Orang lain picit kan dapat apa? Dapat apa? Pecahan tak wajar. Dapat apa? 8/3 kan? Kalkulator apa dia picit? Kalkulator phone dia ke? 8/3. Betul lah ni? Dapat lah. Ni comel ni lah. Kalau pecahan pun comel kat lah. Okey. Jahit dah ada dah? Kalkulator? Dah nampak sangat itu kelas Mac kamu tak pegang kalkulator kan? Ini pun baru nak cek kalkulator. Dia 8/3. Sekarang ni kena cek Y kan? Mana equation Y kita? Yang tadi tu no? Ni. Y sama dengan 120 tolak 25X. Menjahit. Ini kalau Jaris tak masuk sampai habis kelas cikgu ni. Siap dia. 25X. Mujahid. Kamu masih cek kalkulator ke ke? Yelah tu. Meh, orang lain tolong cikgu. Y sama dengan Luqman masuk dah? Luqman tak masuk lagi. Daniel ada berapa orang? Daniel semua ada kan? Ada. Daniel yang baru ada? Ramai ni tak masuk. Tidur je kuat. Buat tidur ke? Ni serang saja Daniel ada. Seorang kita tak ada. Ni, Arif habiskan soalan ni. Jahit tengah cek kalkulator tu. Dah dapat 8/3 cikgu. Dah, okey. Cik selamat ada. Okey, lepas tu cari nilai Y. Cik nak cek nilai Y, cikgu tulis dah equation ni. Kita kena buat apa? Ganti nilai X cikgu. Pandai. Okey, gantikan. Jadi 120 tolak 25 darab 8/3. Dapat berapa tu? Tekan load kalkulator kamu. (160/3). 160/3. Betul nah? Betul tak online? Sedap becek cikgu. Mesti salah. Iya ke? Tak, tengah tengok jawapan. 160/3. Betul kot? 53 1/3. Betul? 53 1/3. Betul lah. 160 lah. Ya. Okey. 160/3. Okey, jadi yang tu jawapan untuk C1 ni lah. Jadi macam mana kamu nak prove L tu adalah maksimum, Mujahid? Maksimum tadi. Macam mana kamu nak prove dia maksimum? Kalau dia negatif dia maksimum. Belum lagi, orang kena beza kali kedua. Sabar lu. Okey, betul lah. Kalau beza kali kedua negatif dia adalah maksimum. Jadi simbolnya jadi apa kalau kita beza kali kedua ni? Kita tulis macam mana? D L kuasa 2 per D kuasa 2X. D kuasa 2L over DX kuasa 2. Okey, cuba beza ni dapat apa ni? Dapat 1080. Ada negatif tak? Ada. Ada lah sebab kamu kata tadi kalau dia maksimum dia mesti ada negatif kan? Betul lah. Jadi dia kecil dia ada kosong jadi betul dia adalah maksimum. Tulis ni lah untuk dapat markah yang lengkap. Okey, last kali yang dua ni cikgu panggil online. Ni tolong cikgu tahu. Haris macam mana nak cek luas maksimum dalam sentimeter kuasa 2 rantau itu? Haris. Nabi masuk 2 kali ke? Bukan Nabi dah ada. Haris? Ni kes cikgu tengah-tengah kamu semua tidur ke? Ni cikgu nak mengamuk ni. Haris Nokman. Dia orang ni kat cikgu remove dia pun bukan sedar.
Sebab ada ke tak ada, Haris? Ada ke tak ada? Tak ada tu. Tak adalah way tu. Ada juga. Kenapa lambat kan? Kamu buat apa? Kamu makan lah. Pergi tandas ni. Kamu pergi tandas. Bagi tahu cikgu C2 ni, saya nak jawab. Ganti ni lah yo. Mana equation luas kamu? Question luas eh. Mana dia? Mana satu? Mana satu nak ganti nilai? Kamu duduk mendengar tak cikgu cakap apa? Equation luas yang mana satu? L lah, L. Sama dengan yang... Okey, betul. L. L yang 2880 ni lah. 2880 X tolak 540 X kuasa 2. Tadi Mujahid dah kira X. Berapa dapat X? X tadi berapa? X berapa tadi? 82. 82? Datang. Tengok sini. 83. 83. Okey, masukkan 83 ni dalam ni. Kita cikgu berapa dapat luas je. Cik baik tahu. Berapa dapat luas tu? 3840. Betul, 3840. Jadi MS tak tulis unit berapa lah? Biar saja. Okey, itu luas tu. Okey, sekarang ni kita tengok soalan seterusnya. Mari kita panggil seorang untuk baca. Siapa yang ada mat? Dani Iman. Dani Iman baca soalan. Bertiga ya. Bertiga. Habis dah soalan tadi? Sebuah kilang menghasilkan tin minuman berbentuk silinder tegak tertutup dengan isi padu 32 pi cm. Padu. cm padu. Kos bahan yang digunakan untuk bulatan atas dan bawah tin itu ialah 2 sen per cm persegi. Persegi. Manakala sisi melengkung tin ialah 1 sen per cm segi. Okey. A tunjukkan bahawa fungsi cos C membentuk tin minuman. Allah. Minuman itu diberi oleh C sama dengan 4 pi J kuasa 2 tambah 64 pi per J. Dengan J ialah jari tapak kon. Kenapa B, kon? Okey, tak apa. B. Cari ukuran tin supaya kos yang digunakan oleh kilang itu adalah minimum. Alright. Yang ni silinder kan? Kenapa tapak dia kon lah? Ada sebut ke kon kat situ? Sebuah kilang masih penting minuman bentuk silinder tegak tertutup dengan isi padu 32 pi. Kos bahan digunakan untuk bulatan atas dan bawah ialah 2 sen per sentimeter. Sisi melengkung tin adalah 1 sen. Tunjukkan bahawa fungsi kos C. Apa maksud tu? Kos dia. Kos tu bukan cosinus lah. Kos tu kos bahan tu lah. Betul? Fungsi kos C membuat tin minuman diberi oleh equation yang dibagi tu dengan J adalah jejari tapak. Chat. Betul ke tidak soalan ni? Sekejap. Tengok tak. Pening kepala cikgu baca soalan ni. Silinder. Katakan jejari dalam minuman semasa. Okey, tak apalah. Mari kita start buat soalan. Tunjukkan bahawa fungsi cos C membuat tin minuman itu diberi oleh C sama dengan 4 pi J kuasa 2 campur 64 pi per J dengan J adalah jejari tapak dia. Tapi
Bukan kon nak. Okay. Ni sebuah silinder. 10 kali baca pun cikgu tak faham kenapa dia kon. Sebuah kilang menghasilkan tin minuman bentuk silinder. Mari kita lukis dulu lah. Okay. Kalau siapa ada idea kenapa tiba-tiba dia sebut kon kat situ? Sebut je. Dia Tidak tersebut sebut. je ke? Ada kon ke? Dia salah sebut ke? Siap sebut ke? Dia silap sebut. Okey. Kita anggap dia silap ni silinder lah. Okey. Tin tu silinder lah. Kenapa nak bentuk kon pula kan? Tin minuman bentuk silinder tertutup dengan isi padu 32. Jadi yang ni macam hari tu, dia kata silinder ni V dia sama dengan 32 pi. Okey. Lepas tu dia kata kos bahan untuk bulatan atas dan bawah ialah 2 sen per sentimeter square. Kita tak tahu berapa luas kan? Tapi dia kata harga dia 2 sen per sentimeter square. Dan sisi melengkung dia tu kalau kita buka dia jadi lurus lah dah. Yang ni murah lagi dinding dia. Dinding dia nipis sikit kot. Jadi yang ni 2 sen, yang ni 1 sen. Lepas tu kita nak equation lah. Kita nak equation untuk tin minuman tu. Cikgu rasa yang ni equation luas tu lah kot. Cikgu rasa dengan jejari dia adalah bersamaan dengan J dia kata. Jejari dia J. Okey. Ini macam hari tu kot. Ini J. Jadi kalau kata luas, kita buka ni kan. Jadi yang ni dia punya lilitan dia. Jadi hari tu lilitan formula dia apa? 2 pi J kan? Betul? 2 pi J. Jadi bawah ni 2 pi J. Lepas tu yang ni tinggi silinder kamu lah. Betul? Ni ada T lagi lah. Okay. Jadi kita ada volume. Kita buat dulu, kita tengok jadi tak nak, walaupun soalan ni nampak tak betul sangat. Sebab last kali dia cakap pasal sen-sen tu lah. Jadi yang tu pening sikit lah. Tapi formula dia sekarang J saja lah. Tapi cost dia. Jadi cost dia tu kita kira surface area dia lah. Sebab nampak tak dia per sentimeter square. Jadi bila kita dah dapat luas dia, baru kita boleh cari cost dia. Maknanya luas tutup tu kita kena darab dengan 2 sen. Luas badan dia tu kita kena darab dengan 1 sen lah. Macam tu lah. Gitu. Jadi apa formula hari tu untuk luas silinder? Macam mana kita nak cek luas silinder? Apa formula dia? A dia sama dengan apa? Dia ni 2 tutup dia. Apa formula untuk bulatan ni 2 kali? 2 pi J. Bukan. 2 pi J tu adalah lilitan. Pi J kuasa ada 2 formula kan? Luas. Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 kan? Pi J. Pi J kuasa 2 ni luas kan? Jadi ada 2 kan? Betul dia nak sebut 2 pi J kuasa 2 ni. Betul ke kamu sebut tadi macam tu kan? Jadi dia 2 pi J kuasa 2 untuk 2 tutup campur dengan badan dia ni ada T kan? Jadi 2 pi J T yang ni. Panjang darab dengan lebar. Harap-harap cikgu buat kali ni betul ya. Tak salah faham macam itu. Kamu check kalau cikgu baca salah faham. Okey. Jadi V. Apa equation volume untuk silinder? Pi J kuasa 2T. Betul tak? Pi J kuasa 2T kan? Okey. Jadi maknanya pi J kuasa 2T ni adalah sama dengan 32 pi. Jadi sebab kiri kanan ada pi, kita potong pi tu. Jadi kita ada equation T dalam sebutan J lah. Bila kita baling J tu kat belah kanan kan. T sama dengan 32 over J kuasa 2. Okay, jadi tujuan dibagi equation ni supaya kita boleh hilangkan T kat equation A tu. Cikgu rasa nak dekat sama dia kan yang kita buat dengan yang dia buat kan, betul tak? Ada beza sikit. Dia punya 4. Kita punya 2. Cikgu rasa ada kaitan dengan 2 sen tu. Ya. Berkaitan dengan kos tu dah. Okey. Kita alihkan macam tu. Ya ke? Ke cikgu ada salah lagi? Cikgu dia buat salah ke? Cikgu ni buat salah. Sekejap. Jadi betul lah cikgu rasa sebab tutup dia 2 sen kan? Ya. Jadi dia jadi 4 kan kat sini kan?
Jadi kalau kita kira cos dia, kalau dia punya area tu 2, dia punya cos tu double lah sebab tu dia dapat 4 kat situ. Boleh faham? Tapi kat belakang ni nampak tak 32 ni darab 2 sekali jadi 64. Ini 1 sen saja untuk badan ni kan. Jadi dia tak ada double. Dia still 64. Faham ke? Okay. Jadi kita substitute dulu T ni. Ini nasib baik dia soalan shown lah. Kalau tidak kita lagi pening kepala apa benda yang dia minta kan. 2 pi J 32 over J kuasa 2. Jadi kita potong J ni sebiji. Lepas tu kita darabkan 32 tu dengan 2. Jadi kita dapat 2 pi J kuasa 2 campur dengan 64 pi over J. Okay. Jadi kalau kita ambil kira yang ni 2 sen per sentimeter kuasa 2. Jadi maknanya yang ni kalau kita nak buat equation untuk cos dia, kita kena darab 2 yang ni. Yang ni kita kena darab dengan 1 sen. Betul? Lena, jadi last kali equation untuk cos dia akan jadi 4 pi J kuasa 2 campur dengan 64 pi over J. Faham tak? Faham tak? Cikgu rasa kamu boleh faham kan? Kita dah shown. Sama tak? Sama kan? Okay, jadi kita dah tunjukkan. Nah, jadi cos tu C. Jadi cikgu pening sebab bila dia kata fungsi cos macam dia sebut fungsi cosinus. Nah, ini cos harga dia. Patut pakai harga lah kan senang. Okay, jadi B. Cari ukuran tin supaya cos yang digunakan oleh kilang itu adalah minimum. Jadi sebenarnya A tu mencabar sikit tapi B tu macam biasa saja kamu buat kan. Tu kata kalau kata A tu susah kamu jangan terus tinggal. Ambil saja maklumat tu, bezakan, samakan dengan kosong, cari je apa benda yang dia suruh cari. Kamu akan hilang sikit saja markah. Nah, okey. Ini mungkin menakutkan kamu. Tapi yang bawah tu sama saja macam biasa nah, jadi B. Jadi kita dah ada equation untuk cos ni C sama dengan 4 pi J cos 2 campur 64 pi per J. Jadi kita nak kena buat apa? Kita nak kena beza lah. Nah, okey. Jadi C sama dengan 4 pi J kuasa 2 campur 64 pi per J. Meh kita panggil seorang untuk bezakan dia. Ni Asta wujud ke pergi masak nasi juga? Kita minta orang lain. Daniel boleh? Daniel yang sastra ni. Okey. Boleh nak? Bezakan untuk cikgu. Yang ni beza kepala dia jadi apa? Kosong. Ini kepala dia. Kita nak tulis D apa ni? D apa? D? DC, DX. Bukan DX, D. Tengok belah kanan ni apa? DJ. DJ. Okey, beza ni dapat apa ni? Beza terhadap J. Daniel. 8 pi J. 8 pi J. Okey, pandai betul. Jadi yang belakang ni kita kena tak J kat atas kan? J tu akan jadi negatif 1. Jadi negatif 1 darab dengan 64 dapat apa? 64 J negatif 2. Negatif 64. Negatif kan? 64. 64 lepas tu pi, lepas tu J tu akan jadi apa? J kuasa dia negatif akan jadi apa? J negatif 2 kan? Jadi kita letak dia balik kat bawah, betul? Jadi J macam ni, betul tak? Betul. Okey, jadi lepas dah beza, kita kena buat apa? Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Macam mana kita nak cari ukuran tin tu? Macam nak buat? Pada beza buat apa? Sama dengan kosong. Samakan dengan kosong, kita kena cari J tu. Jadi kita akan samakan dengan kosong lah. Mari kita ubah je ni, kita terus tulis macam ni. Okey. Jadi first kali apa yang kamu kena pindahkan? Pindah yang satu tingkat tu, yang senang nak pindah. Nak pindah siapa? 8 pi J. Okey, kita akan pindah dia pergi belah kanan. Jadi dia akan jadi apa kalau dia duduk belah kanan? Negatif 8 pi J. Okey, dia akan jadi negatif 8 pi J. Okey, sekarang ni kamu boleh pindah J kuasa 2 tu. Jadi apa? Pindah di sebelah. Pindah ni. Pindah sana. Darab. Darab kan? Jadi J tu jadi apa kat belah kanan tu?
J tu jadi apa kalau darab dengan J kuasa 2? J kuasa 3. J kuasa 3. Okey, mari kita tengok siapa yang kita boleh hilangkan kat sini. Apa yang kita boleh potong? 64 dengan negatif 8. Potong negatif dulu. Betul, Okey. negatif ada kan kiri kanan kan? Pi boleh potong? Boleh? Boleh pi kita boleh hilangkan. Jadi tinggal 64 dengan 8J kuasa 3. 60, lepas tu kita buat apa? 8 pergi sebelah. Jadi 64 akan jadi bahagi dengan 8. 8 sama dengan J kuasa 2. Berapa 64 bagi 8? Tak. Ya. 8. 8. 8 sama dengan J kuasa 3. Okey, macam mana nak hilangkan kuasa 3 ni? Dia akan jadi apa? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. 3 punca kuasa 8. Okey, picit ni kat kalkulator. Ke kamu tahu dah? Apa punca kuasa 3, 8? 2. Jawapan 2. Okey, pandai. 2 lah. Ini ada positif saja sebab kuasa 3 dia tak ada positif negatif. Nah, alright. J2 tak habis je. Dia suruh cari ukuran 10 kan? Dia suruh cari ukuran 10 tersebut lah kan? Ni lepas kita dah dapat jari tu, kita kena buat apa? Okay. Kita kena buat apa dengan jari tu? Kita kena masukkan kan? Ganti kan? Masa ganti dalam formula C tu ke kalau kita nak cari ukuran dia? C sama dengan 2. Oh tak, kita kena cari ukuran 10 tu sendiri ke? Cikgu rasa bukan equation C kan? Kita ganti dalam equation apa? Kita kena cari ukuran 10 tu. Maknanya tinggi 10 tu, tinggi dia dengan dia punya ukuran lain lah kat sini. Dia suruh cari tinggi 10 tu dan jari dah dapat kan? Tinggi 10 tu dengan tinggi 10. Tinggi 10 dah ada, jari 10 dah ada, itu ukuran dia lah. Boleh lah, boleh. Jadi kita ada equation tinggi 10 yang mana? Yang mana satu? Mana satu ukuran tinggi 10? Siapa nak jawab ni? Mana satu ukuran tinggi 10? T sama dengan 32 per J kuasa 2. Okey, jadi T ni. T sama dengan 32 over J kuasa 2. Jadi tadi J kita 2 kan? Jadi dia sama dengan 32 over 2 kuasa 2. 32 bahagi 4 dapat apa? 8 cm lah. 8 cm. Kejap lah. Cikgu pening sikit ni sebab dia nak ukuran 10 kan? Yang ni equation untuk cos 10 kan? Sekejap. Cari ukuran 10 supaya cos digunakan oleh kilang tu adalah minimum. Tapi betul lah tadi kita dah beza di sini kan? Patutnya kita boleh guna lah. Sekejap. Oh tak apa. Sebab dia kata dia nak ukuran 10 saja. Jadi bila dia kata ukuran tu maksudnya dia nak tinggi berapa, jari berapa. Boleh nah. Jadi betul lah ni yang kita kira ni nah. Jadi untuk kita sekarang ni last kali kita kena provekan bahawa kita punya 10 ni luas dia adalah minimum. Ukuran dia adalah minimum. Jadi kita kena buat apa? Beza 2 kali. Beza kali kedua nah. Mana equation C kita tadi? Ni kan? Ni nah, jadi kita beza kali kedua, kita nak tengok di minimum patut dapat lebih besar daripada kosong lah. D kuasa 2C over DJ kuasa 2. Sama dengan 8 pi tolak dengan tambah lah. 2 darab 64 berapa? 2 darab 64. 128. 128 pi over J kuasa 3. Jadi yang ni masih ada J. Jadi kita kena substitutekan nilai J kita dalam tu. J kita adalah 2 kan. Tapi kita nampak kan semua ni positif kan? Ya. Jadi kalau kita tak substitute pun kita nampak lah dia akan dapat jawapan lebih besar daripada kosong lah.
Jadi betul lah dia adalah minimum point. Nah, dia minimum. Jadi yang ni untuk proof dia minimum, tapi kamu dah dapat dah dimensi tin kamu tu jejari, tu jari maksud. Jejari dia mesti 2 cm dan dia punya tinggi dia mesti 8 cm baru kamu dapat cos dia adalah minimum macam dia sebut tu dah. Okey, jadi kat sini yang lepas kita dah dapat jejari tu guna untuk cari tinggi tin tu. Nah, bukan dia nak isi ni kita ganti. Faham tak? Boleh. Jadi cikgu rasa soalan berapa dah? Pukul 9 dah sempat lah. Jadi ni soalan daripada latihan formatif kamu. Habis dah soalan yang dalam buku teks yang soalan tu. Habis kan? Ada 3 biji je kan? Ni latihan buku formatif kamu. Jadi cikgu rasa tak cukup soalan dia ada banyak ni. Cikgu akan bagi kamu lagi 5 biji soalan untuk kamu try. Nah, nanti cikgu cari. Cikgu akan letak kat Google Classroom 5 biji soalan lagi. Kamu kena buat lah tu. Kamu kena hantar kat cikgu. Yang tu cikgu nak kamu hantar. Nah, cikgu nak kamu tunjukkan macam mana nak selesaikan lagi 5 biji soalan. Baru cikgu rasa kamu boleh ingat semua jalan kerja dia. Nah, okey. Ni nombor 3 ni meh. Last lah, ni last question untuk hari ni. Siapa boleh bacakan soalan dia? Ku Hafiz. Ku Hafiz tolong cikgu bacakan soalan dia. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak terbuka dengan tapak berbentuk segi 4 sama berisi X cm dan tinggi H cm. Kotak itu diperbuat daripada kepingan cardboard dengan luas 75 persegi. Tunjukkan bahawa isi padu kotak V cm persegi diberi oleh V sama dengan 1/4 dalam kurungan 75X tolak X kuasa 2. B, cari nilai X dengan keadaan V adalah maksimum dan juga isi padu maksimum kotak itu. Okey, jadi dia nak 2 kat sini kan yang bawah tu. Dia nak V, betul lah, V maksimum dan juga dia nak nilai isi padu tu nah. Okey, jadi ini kotak. Jadi bagi kamu maklumat apa pasal kotak tu. Dia dah label kan dah. Jadi kotak tu dia punya sisi-sisi dia XX, tinggi dia adalah H. Segi 4 sama tu. Lepas tu kotak tu diperbuat daripada kepingan cardboard dengan luas 75 cm². Tu luas apa? Luas X darab H tu lah. Betul? Jadi tunjukkan bahawa isi padu kotak tu diberi oleh equation V sama dengan 1/4 tu. Jadi cikgu rasa bila dia kata luas tu, kamu rasa kamu faham macam mana? Luas semua sekali ke? Luas semua sekali sisi kotak kamu kah? Semua sisi kah? Ke kamu faham luas satu keping saja? Cikgu rasa ini kotak kamu kan? Semua je. Semua kan, betul tak? Maknanya dia ada berapa? Dia segi 4 sama ke? Dia X, tapi ini tinggi dia H kan? Jadi dia ada, kamu kena tengok, kamu kena bina equation untuk luas kotak tu, betul? Jadi dan jumlah dia akan sama dengan 75. Nah, macam tu kan? Jadi kalau kotak dia ada 6 sisi kan? Jadi kita kena bina equation untuk 6 sisi tu. Berapa bahagian sisi yang X kuasa 2? Ada berapa? Ada berapa sisi yang dia punya luas X kuasa 2? Kalau gambar ikut gambar cikgu ni ada berapa? Yang segi 4 sama berapa? Siapa boleh bagi jawapan? Takutkah? Ada berapa kotak yang dia punya luas X kuasa 2? Sama macam tapak tu. Ni. Ada 2 je kan? Ni atas bawah lah. Dia ada 2 X kuasa 2. Yang lain tu semua adalah apa yang lain? XH. Betul tak yang lain tu semua SH? Betul kan? Dinding. Betul? Jadi ada berapa XH tu? 4. Ada 4. Okey. Betul kan yang kita buat? Okey. Kita betul lah kot cikgu rasa. Sebab kita ada equation yang ada H dan jawapan tu akan sama dengan 75
kan. Jadi kita akan ada equation H dalam sebutan X. Sebab apa kita nak ada H dalam sebutan X tu? Sebab volume tu panjang, darat lebar, darat tinggi kan. Volume dia tak ada H dah. Betul? Jadi kita nak substitute kan. Jadi 2X kuasa 2 campur 4XH sama dengan 75. Okay, jadi kita nak equation dalam sebutan H ni. Jadi 4XH sama dengan 75 tolak 2X kuasa 2. H sama dengan 75 tolak 2X kuasa 2 over 4X. Boleh simplify lagi tak? Tak boleh dah kan? Banyak tu je. Okay, jadi kita dah ada equation H kita. Jadi sekarang ni V. V apa equation dia kalau untuk cuboid? Panjang darab lebar darab tinggi kan? Maknanya X darab H. Ni cikgu tanya soalan semua cikgu jawab sendiri je. Okay. Jadi X H sama dengan apa? X kuasa 2 H lah. Sambil kamu dengar tu kamu salin. Okay. Jadi H kita adalah yang di atas ni. Kita akan substitutekan dia. Lepas substitute kita akan check. Sama tak? Cikgu rasa sama. Kita ada 1/4 kan? Dan kita akan ada X kat atas tu. Okay, mari kita tengok lah. Jadi, kalau kita solve soalan ni, kita akan rasa begitu pandai tadi. Okay, 2X kuasa 2 over 4X. Okay, apa yang kita boleh buat dengan X kuasa 2 tu? Simplify. Kita boleh potong tu. Potong satu kan? Okay. Lepas tu kita darab masuk. Lepas tu kita buat keluar 1/4. Sebab apa kita nak bagi matchingkan dengan yang dia punya ni. Jadi kita darab masuk. 75X tolak 2X kuasa 3 over 4. Jadi sekarang ni kita boleh letak 4 tu kat luar. Ni nampak tak? Ini yang kata kepuasan buat macam-macam tambahan lah. Bila kamu nampak. Wah, sama. Okay. Alright. Dah solve. Okay. Ni 1/4 75X tolak X kuasa 3. Cikgu punya ada extra 2. Sebab apa cikgu punya cacat sikit? Kamu ada nampak tak kat mana cikgu salah? Zoom out sikit. Kat mana yang salah? Ni kenapa cikgu punya ada 2, dia punya tak ada? Sekejap. Kotak dia terbuka. Okey. Kamu tak cakap kat cikgu. Kotak dia tak ada penudung, betul tak? Ni tak wujud kan? Ya. Ya. Jadi sebab tu tak ada ni lah. Jadi kita padam. Jadi soalan ni penting lah. Baca betul-betul. Cikgu pun selalu salah sikit macam tu. Kotak terbuka ke silinder terbuka ke silinder tertutup ke, kamu kena make sure kamu betul. Kamu betul lah. Okey. Alright, jadi kita dah tahu dah kenapa kita salah. Tak apa, kita ubah je kat sini. Sini tak ada 2, ni 1. Ni 1. Okey, jadi kita dah dapat dah sama nah. Okey. Jadi dia terbuka, jadi kita tak ada tutup kat atas dia. Patut maksudnya X kuasa 2 ni ada 1 biji sahaja nah. Boleh nah, kamu boleh ikut lah. Okey. Jadi kita dah shown. Jadi B tu dia kata cari nilai X dengan keadaan V adalah maksimum. Jadi ini senang lah, ni soalan macam biasa nah. Jadi kita akan beza equation ni dan kita akan cari nilai X dan kita akan cari isi padu dia nah. Okay, jadi V sama dengan, yang ni kita darab masuk. 75 darab dengan 1/4 dapat apa? Dia akan jadi 75/4 je. Dia tak boleh mudah dah nah. Sama je. Okey, jadi dia akan jadi 75/4x tolak dengan x kuasa 3/4 kan. Gitu lah. Okey, jadi kita akan beza ni. Allah, senang saja nak beza. Jadi dv over ds lah. Okey, sama dengan 75/4 tolak
Yang ni kita ambil dia punya pecahan tu 1/4 lah. Jadi 1/4 darab dengan 3 dapat 3/4 lah. 3/4 X akan jadi kuasa 2. Okay, jadi kita dah beza. Lepas dah beza kita kena buat apa? Samakan dengan kosong. Kita akan cari dia punya nilai X tu. Nah. Okay, jadi kita samakan dengan kosong. Baling 4 tu sebab dua orang ada akan hilang tingkat bawah tu. 75 tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong. 3x kuasa 2 sama dengan 75. X kuasa 2 sama dengan 75 bahagi 3. 75 bahagi 3 tu apa? 25. 25. 25. Okey, puncakan dia. 5. 5. Jadi ni ada tambah tolak lah. Tapi kita tak payah ambil S yang negatif sebab S yang negatif tak wujud. Ni X dia sama dengan 5 cm. Jadi H dia sama dengan apa kalau X tu 5. Jadi kita akan masukkan dalam equation yang ni nah. Jadi kita tulis kat sini je lah, susah. Okay, jadi H sama dengan 75 tolak 5 kuasa 2 over 4 darab 5. Berapa dapat H itu? Kena ke kira? Tak payah kira. Tak apa. Kira je lah. Berapa dapat H itu? 2. 2 ni. 2. Okey. Jadi kalau kita dah dapat, kita boleh kira isi padu kotak tu. Isi padu kotak tu X kuasa 2H kan. Nah, kita tak payah masuk dalam formula ni pun tak apa. Jadi V sama dengan X kuasa 2H. Jadi X kita tadi berapa jawapan dia? X tu 5 kan. Jadi 5 kuasa 2 darab dengan 2. Dapat apa tu? Berapa isi padu dia? 50. 25 darab 2, 50. 50. 50 ah. Betul tak ni? Siapa boleh check latihan formatif? Cikgu tak jumpa jalan kerja dia. Ni latihan formatif nombor 3. Dia kata jawapan dia 62.5. Cikgu dia salah ke? Betul ke? H salah. H salah. Berapa H? 2.5. 2.5. Okey, H salah nah. Okey, jadi 2.5 darab 25 dapat berapa? Dapat apa ni? 62.5. 62.5. Okey, ni betul. Cek balik nah, siapa picit kita salah. Okey, sekarang last kali kamu kena proof bahawa kamu punya isi padu tu adalah maksimum kan? Kamu kena beza equation V ni sekali lagi. Yang ni, kita akan beza kali kedua nah. D kuasa 2V over dx kuasa 2 sama dengan, yang ni senang saja, depan hilang, belakang akan darab. Ni kuasa ni ada lagi kan. Jadi negatif 2 darab dengan, 2 darab dengan negatif 3/4 dapat negatif 6/4. Kuasa X kan. Jadi dia ada negatif sini. Jadi kalau kita masuk apa-apa nilai X saja, dia tetap akan jadi negatif kan. Jadi kita dapat kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong tu maksimum. Jadi memang proof lah. Jadi ini adalah isi padu yang maksimum. Ini maksimum. Boleh lah takat ni kamu boleh faham tak flow dia macam mana nak jawab soalan. Dia lain-lain lah. Cikgu tak boleh nak bagi kamu jalan kerja mudah. Tapi proses dia tu lebih kurang sama. Maknanya dia bagi kamu 2 maklumat. Kamu kena make sure sebelum beza, kamu hanya ada satu saja pun boleh ubah. Bezakan dia, samakan dia dengan kosong. Lepas tu, kamu cari apa-apa yang boleh bantu kamu untuk dapat C tu. Selalunya lepas samakan kosong, kamu dapat nilai X ke, nilai jejari ke. Yang tu yang kamu akan guna untuk cari luas, isi padu dan sebagainya. Lepas tu jangan lupa kamu kena proofkan yang dia adalah maksimum atau minimum. Jadi kamu kena tunjuk kamu buat pembezaan kali kedua tu. Boleh lah. Jadi proses tu lebih kurang sama. Yang susah adalah yang kamu nak terbitkan equation dia sendiri. Yang tu susah. Equation ni dengan equation yang nak membantu kamu. Ada 2 kita kena terbit kan. Jadi dia bergantung pada soalan. Kalau dia cuboid ke kubus ke dia mudah lah.
Kalau dia silinder ke, dia cone ke, dia akan jadi susah sikit lah. Nah, tapi kita latih otak kita, insya-Allah kita akan makin pandai. Ada tak benda yang kamu nak tanya, cikgu? Tak ada lah. Ni latihan ni kamu nak ke cikgu hantar kat kamu ke yang cikgu dah tulis ni? Nak ke? Nak ke? Ke kamu dah salin dah semua? Ni tak ada jawab ni. Jawablah. Nak ke tak nak? Ni. Boleh tak je? Boleh juga. Boleh juga nah. Jadi cikgu tulis pun serabut sikit nah. Kalau kamu tulis linear lah ke bawah nah. Kamu tulis linear ke bawah sebab cikgu nak nampak tulisan tu serabut. Jadi pesankan kamu yang tak masuk kelas. Cikgu rasa tak masuk sampai Luqman. Jaris. Jaris mana Jaris? Jaris sebab apa kamu masuk?